Okay, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur kita kepada Allah SWT pada pagi ini kita dapat bersama-sama dalam pembangunan profesional berterusan PBB dalam talian yang bertajuk Membina Residensi di Era Pandemik, Anjuran Jabatan Perancangan Pendidikan dan Inovasi serta Unit Pembangunan Latihan IPG Kampus Ipoh dengan kerjasama Jabatan Perkhidmatan Psikologi dan Kaunseling Universiti Teknologi Petronas. Bersama-sama kita pada pagi ini ialah penceramah kita Tuan Haji Abdul Jalil bin Abdullah, iaitu pengurus Jabatan Perkhidmatan Psikologi dan Kaunseling Universiti Teknologi Petronas, dan bersama saya moderator Encik Mubin bin Makno, dan kita akan berlangsung dalam masa lebih kurang 2 jam, dan kita juga akan menyediakan akan memaparkan QR code untuk tuan-tuan dan puan-puan sebagai kehadiran yang akan direkodkan dalam SPL KPM melalui QR code yang akan ditayangkan melalui slide yang yang diletakkan di penceramah, slide penceramah Jadi ya, begitu juga bagi mereka yang tidak dapat mengikuti siaran pada pagi ini, kita juga menyediakan siaran rakaman melalui siaran YouTube channel pada pukul 3 petang akan bermulanya siaran rakaman tersebut bagi mereka yang tidak sempat untuk mengikuti pada pagi ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, berdasarkan pada tajuk yang telah tuan-tuan puan-puan ketahui, iaitu berkenaan membina residensi di era pandemik, kita dah ketahui bahawa wabak virus corona ataupun COVID-19 ini secara rasmi telah dinyatakan sebagai pandemik oleh Organisasi Kesihatan Dunia, iaitu WHO, pada tahun 2020. Dan wabak ini telah menjadi satu penyakit global yang telah menyebar ke setiap negara dan merupakan bencana baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia. Ini saya petik daripada Chen dan Bonono pada tahun 2020. Begitu juga pandemik COVID-19 ini tidak hanya melibatkan kepada kesihatan fizikal, namun juga melibatkan kesihatan mental, dan masyarakat telah berhadapan dengan perubahan tata cara kehidupan yang berbeza dari segi sosial, kewajipan ataupun pekerjaan yang berbeza, terpaksa bekerja di rumah, hinggalah kepada sistem persekolahan dan sebagainya yang telah menyebabkan masyarakat juga menghadapi permasalahan dari segi kesihatan mental seperti peningkatan stres dan sebagainya. Dan kita juga mungkin juga dalam golongan pendidik juga kita menghadapi juga berbagai-bagai perubahan-perubahan baru dalam sistem pengajaran, sistem PDPC, bagaimana kita bersemuka dan tidak bersemuka, semuanya adalah satu perubahan baru yang datang secara mendadak. Sebelum ini kita hanya berhadapan dengan teori-teori yang telah kita bentangkan dalam abad ke-21 dan sebagainya. Dan bagi tidak meninggalkan masa, saya rasa orang yang lebih arif tentang perkara ini ialah Tuan Haji Abdul Jalil bin Abdullah, daripada pengurus Jabatan Perkhidmatan Psikologi dan Kaunseling Universiti Teknologi Petronas. Dan sebelum kita mulakan sedikit, kita bacakan sedikit biodata beliau sebagai seorang psikologis, iaitu beliau adalah seorang yang berpengalaman luas dalam bidang kaunselor ini dari tahun 1998 hingga sekini dan beliau telah pun berkeluarga, berlulusan sarjana psikologi kaunseling di Universiti Kebangsaan Malaysia, sarjana muda sains dalam pendidikan dalam bidang biologi, dan beliau juga antara yang telah terlibat dalam program-program di radio RTM Ipoh dan sebagainya, yang telah memberi banyak juga
program-program motivasi. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menyerahkanlah sedikit program pagi ini kepada Tuan Haji Abdul Jalil bin Abdullah. Dipersilakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha, yang dimuliakan Cik Mubin bin Makno, Timbalan Ketua Jabatan Perancangan, Penyelidikan dan Inovasi, para ketua-ketua jabatan, para pensyarah, staf pengurusan, seterusnya, mereka yang semua yang berada dalam talian. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih mampu bersama dalam era pandemik ini, masih mampu bersama-sama berada di atas talian, boleh bersemuka di atas talian, boleh berinteraksi di atas talian, boleh mendengar di atas talian. Tapi kita berinteraksi di atas skrin sahaja. Saya pun tak nampak tuan-tuan dan puan-puan. Saya pun pada hari ini sekadar berkongsi pengalaman, berkongsi sesuatu yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan lebih arif, lebih mengetahui kerana tuan-tuan terlibat secara langsung dalam bidang pendidikan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, tajuk kita pada hari ini ialah membina resiliensi di era pandemik. Jadi saya pun bila saya duk fikir nak cakap apa hari ini, jadi saya akan ikut sequence slide saya, insya-Allah. Sama-sama kita lihat, kita renung, dan apabila kita membincangkan tentang membina resiliensi di era pandemik ini, kita bukan hanya melihat kepada diri kita, tetapi juga kita melihat kepada pembinaan ahli keluarga kita, pembinaan pelajar-pelajar kita, pembinaan generasi kita masa depan. Kita tidak melihat hanya di sudut kita sebagai pekerja, tetapi pada masa yang sama kita tak melihat salah satu elemen yang penting dalam kehidupan kita, iaitulah juga ahli keluarga kita, masyarakat sekeliling kita. Itulah. Jadi hari ini saya akan membincangkan suatu yang kalau boleh diambil bukan untuk diri kita sahaja, tetapi untuk kita bawa kepada keluarga kita, kepada pelajar-pelajar kita, kepada masyarakat kita. Untuk sama-sama melihat perkembangan dan juga apa yang kita hadapi ini secara positif. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, kalau suara saya tak dengar, tolong maklumkan. Okey. Sebab saya tak tahu, saya bercakap ni tuan-tuan dengar atau tidak? Dengar tak ni setakat ni? Dengar. Okey, alhamdulillah. Tolong kalau tak dengar suara saya tak jelas, boleh interrupt di tengah jalan. Okey, no problem. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa zakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan tetaplah beri peringatan kerana sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Ini orang yakin. Dan sebenarnya apa yang berlaku kepada kita di era pandemik ini, COVID-19, peristiwa-peristiwa yang berlaku itu semua juga adalah merupakan peringatan-peringatan kepada kita untuk kita mempersiapkan diri kita kepada suatu keadaan yang lebih bersedia menghadapi situasi-situasi yang kita belum pasti pada masa depan. Dan apabila kita nak melihat kepada persediaan ini, segala situasi, suasana yang ada itu sebenarnya satu suasana yang ada bagi setengah orang ianya mencipta peluang, ada yang setengahnya merupakan cabaran kepada dia. Tetapi apa yang paling penting kalau kita lihat dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 ini, Allah menyebutkan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Situasi, nikmat yang Allah bagi, cabaran yang Allah beri di dalam suasana hidup kita ini sebenarnya bagaimana kita nak menyesuaikan diri dengan keadaan tersebut. Kita lah yang kena berusaha merubah diri kita untuk sesuaikan dengan cabaran dan perubahan-perubahan yang berlaku. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, kita boleh lihat ke video ni sikit. Bagaimana kita dalam pekerjaan kita. Okey. Saya tunjuk video, harap boleh dapat lihat.
Okey. Tuan-tuan dan puan-puan kasih sekalian, apa yang kita boleh lihat daripada video ini? Boleh ada yang boleh bagi respon sikit tak? Okey. Apa yang kita boleh dapat pengajaran daripada video ini? Okey. Itu okey, tak apa. Ada yang nak bagi respon? Okey. Jadi kalau kita lihat daripada video tadi tu, dalam satu peristiwa ada pelbagai manusia. Manusia ni macam-macam. Ada sampai satu keadaannya apabila sesuatu yang kita nak capai, yang situasi yang kita hadapi, tapi jika kita tidak mampu menyesuaikan diri, maka kita akan terima akibat dia. Walaupun satu peristiwa, tetapi tindakan dan aksi seseorang itu berbeza. Ini disebabkan oleh faktor yang kita lihat nantilah. Kita akan bincang bahawa dalam hidup kita ini, apa pun dia banyak bermula dengan kita punya mindset kita. Cara kita berfikir. Sebab cara berfikir manusia ni ada tiga ya. Iaitu positif, neutral dan negatif. Cara dia berfikir, apabila seseorang itu berfikir cara kaedah seorang itu berfikir, melihat sesuatu peristiwa, itu akan membezakan apakah bahasa yang akan keluar, apakah tindakan yang dihasilkan dalam kehidupan seseorang. Jadi dalam kita melihat kepada penyediaan daya tahan ini, resilient ini, ia melihat kepada bagaimana kita melihat satu peristiwa itu berlaku. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, kalau kita lihat pada senario pandemik, senario pandemik ini kalau kita lihat yang pertamanya, pasti di sana ada peluang dan ada cabaran. Saya lihat macam ada satu company tuition online, anak saya pun ikut program tu. Untuk satu grup, saya tanya dia pagi tadi, saya nak confirm, grup untuk online bagi satu subjek ada 1,000 orang audience. Ada beberapa grup yang belajar dan melihat pada awal dulu sebelum masa dia dipromo online ini, yang jadi followers itu sekitar 100,000 orang. Student form 4 yang nak masuk belajar untuk tingkatan sekolah menengah atas tu. Itu peluang. Dilihat peluang. Ada setengah dia melihat itu sebagai cabaran. Memang cabaran sungguh. Bagi setengah-setengah yang mengusahakan perusahaan-perusahaan dia dari segi bidang perubatan baik, yang bekerja sendiri, ada cabaran-cabaran yang kadang-kadang menyebabkan mereka terpaksa gulung tikar dan sebagainya. Ini adalah antara senario yang berlaku ketika pandemik ini, dan alhamdulillah kita kena sebut alhamdulillah, bersyukur. Be grateful. Yang merupakan suatu kunci juga selain daripada mindset dalam menghadapi era pandemik ini, iaitulah kita kena, terutamanya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Latih kepada anak-anak kita bersyukur kepada apa yang kita perolehi sehingga hari ini. Kita masih ada pekerjaan, kita masih ada pendapatan, kita tidak teruji seperti mana orang lain diuji. Banyak yang kita temui, walaupun di rumahnya lengkap dengan peralatan dan sebagainya, tetapi suami hilang pekerjaan, rumah dah ada, segalanya dah ada, tapi hilang pekerjaan, tiada pendapatan, yang akhirnya terpaksa membuat pekerjaan yang boleh mencari rezeki untuk mereka. Dan begitulah juga ada yang kalangannya yang mana terpaksa bekerja dan anak-anak terpaksa menghadapi kelas online. Ada yang menyebutkan, anak saya nak belajar macam mana ni, handphone ni ada dekat saya. Begitu keadaan. Ini cabaran-cabaran, senario yang berlaku. Mungkin kita tidak merasai, tapi tak merasai sehingga apa yang dirasai oleh mereka yang berada di peringkat bawah sana. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, kalau kita lihat pada senario pandemik, apa yang berlaku? Dah kita kata bekerja dari rumah,
Dulu seronok kita kata kalau dapat bekerja dari rumah. Sekarang ni rasa letih bila kita bekerja dari rumah. Terpaksa menghadap skrin. Ada yang setengah, kalau setengah pelajar dia mengatakan bahawa 16 jam dia terpaksa menghadap skrin. Kuliah, discussion, buat assignment menggunakan laptop 16 jam. Satu yang meletihkan sebenarnya. Kemudian bersekolah dari rumah. InsyaAllah bulan Mac ni dah mula masuk sikit, April akan masuk. Okay. Kemudian kalau kita lihat pula ada kematian, ada kesakitan, mungkin ada orang yang dekat dengan kita mati, sakit dan sebagainya. Ya ini semua menyumbang kepada keperluan kepada kekuatan psikologi dalam diri seorang. Okey. Kemudian kita tengok ada juga hubungan suami isteri. Ya. Hubungan suami. Dengar suara saya? Boleh dengar suara saya? Boleh. Okey, alhamdulillah. Okey, tak apa. Okey, hubungan suami isteri tegang. Kita harap cikgu-cikgu kita, pensyarah-pensyarah kita okey suami isteri semua, dengan anak-anak. Yalah. Kalau dulu masa PKP tak boleh keluar terus jumpa, itulah isteri kita jumpa setiap hari. Sepatutnya alhamdulillah bersyukur boleh bersama lebih lama. Dalam rumah bersama, berbual dengan anak-anak. Tetapi itulah bergantung kepada bagaimana kita berfikir. Okay. Kemudian beban kerja domestik bertambah. Kalau duduk di rumah, ni ada yang setengah ni work from home ni, di depan dia macam-macam ada kan ada yang setengah saya tengok gambar tu bukan di sinilah ada gambar halia, bawang besar, dekat depan dapur, di dapur, macam-macam. Ada yang akhirnya kena masak sebelum ni, masak sekali saja tapi pagi masak, tengah hari masak, petang masak, gitulah. Kemudian ada yang hilang pekerjaan dan pendapatan. Ini banyak termasuklah juga yang beban kewangan bertambah. Kalau kita lihat kedai-kedai makan pun, kalau kita lihat dari segi pelanggan pun dah berkurangan. Ada yang buka klinik swasta. Bila saya bertanya, dia orang kata pelanggan tinggal lagi, klien, pasien pesakit ni turun sehingga kadar 20% daripada biasa, sehingga 20% sakit. Kemudian dengan harga ubat yang meningkat, dengan permintaan daripada panel yang minta supaya dikurangkan harga consultation dan sebagainya, itu semua menjadi cabaran kepada dalam era pandemik ini. Dan kemudian masa depan yang tidak menentu. Ini dia. Ini antara senario yang secara ringkas yang saya nak sebut, yang tuan-tuan dan perempuan lebih faham dan kita rasai bersama-sama dan kita lihat di sekeliling kita. Okey, kita lihat sikit tentang di era pandemik ini. Kalau ikut statistik ini, bilangan pengangguran dan kadar pengangguran, kita lihat pada Jun 2020. Ini data yang daripada statistik yang saya perolehi. Okey. Kadar pengangguran Mei dan Jun berubah kepada 4.9%. Berapa ramai? Berapa ramai? Kita tengok yang menganggur. Kalau ikut skrin saya mungkin tuan-tuan tak nampak. Tapi kalau dia bilangan penganggur, kalau Mei 2019 sekitar 519,000. 519,000. Tetapi Mei 2020 telah meningkat kepada 826,000. Yang menyumbang kepada 5.3%. Dan jumlah ini kita harap akan dapat berkurangan dengan usaha-usaha yang telah dibuat untuk membuka balik beberapa tempat untuk mereka mencari pekerjaan, insya-Allah. Begitu juga kalau kita lihat akibat bersenario pandemik ini, perkhidmatan kesihatan mental dan sokongan psikososial COVID-19.
Okey. KKM telah mempertingkatkan liputan khas untuk ini tentang data-data ini. Talian sokongan psikososial menerima 36,269 panggilan sejak 25 Mac hingga Oktober 2020. Ini jumlah ni meningkat secara mendadak. Dan antara yang memerlukan iaitu yang dikategorikan yang berhubung dengan perkhidmatan ini iaitulah yang memerlukan sokongan emosi dan kaunseling melibatkan stres, bimbang, marah, murung. Ini yang antara yang tertinggi. Kemudian wujud juga isu keganasan rumah tangga yang menjadi jumlah panggilan yang dinyatakan di sini. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, begitu juga berkaitan dengan kesihatan mental. Ini data ini sebelum pandemik. Tetapi berdasarkan maklumat perkembangan yang berlaku, masalah kesihatan mental ini dikatakan meningkat pada musim pandemik ini. Okey. Kita tengoklah data sedikit ini, iaitulah lelaki dan kesihatan mental. Kesihatan mental lebih tinggi pada wanita berbanding lelaki. Namun lelaki lebih cenderung untuk membunuh diri, menyalahguna dadah dan menjadi ganas. Ini di antara beza antara lelaki dan wanita. Sebab apa? Lelaki ni dia memendam, dia tak suka bercerita, tak suka berkongsi. Berbanding dengan wanita. Wanita dia suka berkongsi, tapi suami ni tak mau dengar pula. Tak ada orang lelaki nak dengar. Jadi kita di sini dalam menghadapi situasi pandemik ini, kita ni setiap orang kena menjadi serotonin booster. Di mana dalam masalah kesihatan mental ini, stres dan seumpamanya, dikaitkan juga dengan kadar ataupun paras serotonin dalam otak. Kalau tinggi, maka stres, level of stress tu kurang. Banding dengan serotonin rendah, maka stres tu tinggi. Jadi antara yang akan saya juga bincang nanti iaitulah bagaimana peranan kita untuk menjadi serotonin booster kepada rakan kita, kepada anak-anak kita, kepada pasangan kita, kepada jiran kita. Jadi kalau ada yang bercerita, meluahkan perasaan, kita mendengar, maka kita sudah pun membantu untuk dia keluar daripada suatu keadaan di mana kita boleh membantu peningkatan aras serotonin tersebut. Begitu juga kalau kita bercakap dengan kata-kata yang positif, berfikir dengan perkara yang positif, dengan berinteraksi secara positif, dikelilingi orang-orang yang positif, itu juga akan membantu meningkatkan aras serotonin tersebut. Saya tak sebutlah secara detail kerana ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang saya yakin lebih mendalami tentang berkaitan dengan persoalan ini. Okey, baik. Kita tengok sedikit lagi. Tingkah laku bunuh diri dalam kalangan pelajar sekolah. Ini kajian yang dibuat. Data yang diperolehi. Yang berfikir ingin bunuh diri 10.8%, merancang bunuh diri 7.8%, cubaan membunuh diri 6.9%. Ini dibandingkan perbezaan tingkah laku bunuh diri remaja sekolah di bandar dan di luar bandar. Maknanya di bandar ni kadar berfikir, rancang, cubaan ni lebih tinggi berbanding luar bandar. Luar bandar ni mungkin banyak ruang-ruang dan peluang-peluang untuk dia berinteraksi. Mungkin antara sebab lebih berkurangan. Mungkin yang di bandar ni dia banyak terdedah juga dengan peristiwa-peristiwa ataupun melihat dengan videonya, filmnya dan sebagainya. Semua tu memberi idea kepada mereka. Wallahualam. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Kalau di seluruh dunia dilihat kepada data ini, 350 juta manusia serata dunia mengalami kemurungan klinikal.
Ya. 33% orang muda akan ada episod, akan melalui pengalaman. Ada episod iaitu kesakitan mental sebelum umur mereka 25 tahun. Ini data dunia dan saya nak menunjukkan benda ini, perkara ini, bahawa apabila kita sebut dunia, Malaysia adalah, rakyat Malaysia juga adalah merupakan sebahagian daripada penduduk dunia. Dan data-data ini adalah merupakan data-data yang boleh membantu kita, membantu keluarga kita, membantu masyarakat kita supaya angka dan numbers ini tidak meningkat. Peratus ini tak meningkat dalam kalangan kita. Jadi insya-Allah kita akan bincang sama-sama bagaimana peranan yang boleh kita buat. Okey, senario pandemik, ke mana kita? Ke mana kita? Okey. Peristiwa sama tetapi responnya berbeza. Ini realiti yang kita hadapi, yang memang berlaku dalam kehidupan kita. Peristiwa sama tetapi respon berbeza. Seperti yang saya sebutkan tadi, iaitulah apa pun dia bergantung pada bagaimana cara kita berfikir. Hari ini saya akan kongsi beberapa filter yang insya-Allah mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita bersama. Ada orang dalam suatu peristiwa yang berlaku dalam hidup dia, contohnya bila dia ditegur, ada orang dia kata, Alhamdulillah, terima kasih kerana ada orang yang menegur saya. Ada yang neutral, dia kata, biasa dah, tak payahlah, tak biasa. Yang ada yang negatif, dia ni memang benci saya. Dari dulu lagi dia tak suka kepada saya. Satu peristiwa, tetapi disebabkan oleh cara berfikir yang berbeza, akan menyebabkan perasaan, bahasa yang keluar dan tingkah laku yang keluar. Berbeza antara satu sama lain. Yang akhirnya, yang bahayanya itulah, ianya terus menjadi habit yang akan merosakkan kehidupan seseorang. Kecuali yang positif. Tuan-tuan dan puan dikasih sekalian, ini ada proverbs mengatakan, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Jadi, saya sebenarnya pada hari ini nak mengajak kita bersama-sama. Bukan hanya melihat kepada diri kita, keselesaan kita, bukan hanya melihat kepada ahli keluarga kita, tetapi kita juga nak melihat kepada masyarakat. Kerana andai kata kita hanya mementingkan diri kita, tidak melihat kepada masyarakat sekeliling, ia ada satu kerugian, kerana nikmat yang telah Tuhan beri pada kita, ada bahagian-bahagiannya untuk mereka. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian. Okey. Inilah yang saya nak sebutkan sedikit sebanyak ini mindset kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, kita kena melihat setiap orang penting. Bila kita lihat setiap orang penting, rakan sekerja kita penting, anak-anak kita penting, jiran kita penting, ahli masyarakat kita penting. Maka di sana tindakan kita akan jadi berbeza. Apabila kita lihat rakan kita menghadapi cabaran, kita akan sekurang-kurangnya bertanya dan cuba berkongsi. Anak-anak kita kalau kita lihat penting, kalau dia menampakkan perubahan-perubahan yang ketara dalam hidup, kita akan segera menghampiri, segera mencari jalan bagaimana untuk mengatasinya. Bukan dengan kaedah kita duduk diam, tidak membuat sesuatu. Kerana berlaku dalam masyarakat, terutama dalam keluarga. Anak-anak saya bila berhadapan dengan ibu bapa selalu menyebutkan, anak-anak saya ni berubahlah banyak Haji, dia kata. Sebab apa? Duduk dalam bilik, tak keluar, kurang berinteraksi dengan ibu bapa, dengan adik-beradik pun kurang berinteraksi. Ini adalah semuanya adalah kesan daripada cara hidup sekarang ini. Cara hidup sekarang ini yang mana banyak menekankan aspek banyak interaksi mereka dengan gadget dan sebagainya, yang akan kita lihat juga sikit sebanyak nanti. Okey, kemudian mindset kehidupan seterusnya adalah setiap orang kita ni berbeza, tak sama. Kita kena faham latar belakang berbeza, pendidikan berbeza,
apa yang diterima, apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang terdedah. Jadi dedahkan kepada mereka juga berbeza. Jadi perkembangan mereka berbeza. Jadi saya pun macam anak saya lah. Kita ada anak. Saya ada, alhamdulillah dikurniakan 9 orang anak. 9 ni berbeza. Setiap orang berbeza. Kita kena melihat, melayan treat mereka ini dengan cara yang berbeza. Dan kemudian begitulah juga dengan pelajar-pelajar kita. Setiap pelajar kita ni berbeza. Ada pelajar-pelajar dia kata walaupun duduk di Ipoh tapi bila kelas online tak boleh ikut. Sebab apa? Coverage tu tak sampai. Sama ada mana-mana syarikat pun line tu tak berapa clear. Berapa duduk di Ipoh pun menghadapi masalah. Setiap orang itu berbeza. Kita kena faham situ. Yang seterusnya iaitulah untuk melakukan perubahan ini, setiap apa jua perubahan yang kita nak buat, menghadapi sebarang perubahan untuk menjadi lebih baik, iaitulah dia memerlukan masa. Yang memerlukan masa. Ibarat kita nak menanam pun dia memerlukan masa. Menanam, melakukan apa jua perkara yang kita nak lakukan, dia memerlukan masa. Ini kena faham. Iaitu dan seterusnya yang iaitulah kena zahirkan rasa syukur. Apabila kita berada dalam hidup ini, dalam menghadapi apa cabaran jua, kita kena zahirkan rasa syukur. Kalau boleh sebut, lebih baik. Kalau dapat bangun pagi-pagi, sebelum tidur, ataupun waktu bangun pagi, cuba fikir apa yang kita nak syukur. Kalau boleh ambil masa sedikit, fikir. Sebut, hari ini apa yang aku syukur terhadap kehidupan aku. Sebut. Kalau boleh sebut dekat anak-anak pun bagus. Alhamdulillah, Umi, Mak rasa syukur, Ayah rasa syukur dengan anak-anak yang boleh belajar tanpa dipaksa. Alhamdulillah. Terima kasih tolong kemas rumah. Alhamdulillah. Terima kasih abang tolong saya. Begitu. Maknanya zahirkan rasa syukur. Kemudian seterusnya, mindset kepada kehidupan kita ini adalah kebertanggungjawaban setiap orang. Setiap orang bertanggungjawab terhadap diri sendiri dan orang lain. Okey, baik. Setiap orang bertanggungjawab terhadap apa yang berlaku, terutamanya pada diri dia sendiri. Okey, baik. Apa yang kita nak bina sebenarnya dalam sepanjang, bukan saja di era pandemik ini, tetapi jika anda kata selepas era pandemik dan juga sebelum era pandemik baru ini, yang kita nak bina benda yang sama, yang hampir sama, tetapi cumanya mungkin pendekatannya berbeza. Kita nak, kalau boleh, kita nak bina nilai yang berterusan, yang dipupuk secara berterusan. Kita nak bina kemahiran. Kita nak bina tabiat yang positif. Kita nak bina pada masa yang sama. Ini peluang cukup banyak untuk menambahkan ilmu pengetahuan. Dulu kita kalau nak pergi kursus, kena bersiap dan sebagainya. Sekarang online sahaja. Duduk di rumah pun boleh dengar. Tapi itulah, online ni dia ada pro and cons dia kan. Macam penyampaian hari ini pun, di mana-mana pun, kita bagaimana kita nak tahu respon mungkin pendengar kita, bagaimana kita boleh lihat hari ini, bagaimana cara kita berespon terhadap penyampaian ini, contoh, kan, apatah lagi kalau pelajar-pelajar yang online, dia menghadapi pelbagai latar belakang dalam sepanjang dia nak di rumah itu, gangguan dan sebagainya. Okey. Apa yang kita nak bina dalam diri kita ini sebenarnya? Ini kalau saya ini potret insan, manusia yang saya nak bina, itulah pertamanya, insan itu ada impian, ada vision. Kita kena, ini adalah satu daripada tools yang penting yang kita nak bina dalam hidup seseorang, termasuk diri kita, ahli keluarga. Ada impian. Dalam era pandemik, dalam era selepas pandemik, kita ada impian. Bagaimana kita nak melihat diri kita, bagaimana kita nak melihat keluarga kita, bagaimana kita nak melihat pelajar-pelajar kita, bagaimana kita nak melihat masyarakat kita. Nah, ini vision. Kita kalau macam hari ini pun kita boleh berada bersama-sama disebabkan oleh impian jangka pendek.
matlamat kita, aku nak dengar kelas online. Jadi. Maka ianya jadi. Jadi impian ni adalah satu yang mustahak yang kita perlu terapkan dalam diri kita, diri pelajar-pelajar kita dan diri anak-anak kita. Impian, satu tool, satu alat yang diabaikan. Sebab itu kita ada dalam kita punya pekerjaan pun ada KPI-nya. Kita letak apa yang kita nak capai pada akhir tahun. Biasanya apa yang kita letakkan itu akan tercapai, insya-Allah. Kemudian potret insan yang kita nak bina iaitulah memiliki harga diri. Memiliki harga diri. Tak mudah terdedah, tergugat dengan segala pancing-pancing yang boleh merosakkan. Ada harga diri. Kemudian seterusnya insan yang peka dan seterusnya juga iaitulah insan yang sentiasa bersyukur. Sentiasa bersyukur. Ini antara yang hasil daripada memiliki nilai, kemahiran, tabiat positif dan ilmu pengetahuan, maka insan yang kita nak lihat iaitulah insan yang ada memiliki ciri-ciri yang punya impian, harga diri, peka dan seterusnya bersyukur. Tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian, ada slide ni saya ambil bagi masa untuk daftar kehadiran. Silakan. Okey, Cik Mubin, boleh sambung terus? Okey, boleh Tuan Haji. Dipersilakan. Okey, Okey. Oh, sikit saja maklumat yang diperlukan Okey, no problem. Alhamdulillah. Okey, dulu, kini dan masa depan. Apabila kita menghadapi semua orang melalui, bukan sahaja di Malaysia, bukan sahaja, tapi malah di seluruh dunia menghadapi situasi pandemik ini. Setiap detik yang berlalu akan membezakan siapakah kita. Bagaimana kita menguruskan pandemik ini. Bagaimana kita respon terhadap pandemik ini. Maka bagaimana kita respon itu akan membezakan siapa kita. Mungkin ada yang tewas, mungkin ada yang berjaya. Saya dah menunjukkan tadi beberapa senario yang menggambarkan betapa andai kata kita tidak mampu menguruskan, membina kekuatan dalam diri kita, daya tahan kita, dia akan menyebabkan kesan kepada kehidupan seseorang dan juga kehidupan keluarga dan masyarakat keseluruhannya. Tuan-tuan, kita tengoklah video ni sikit sebagai satu okey. Okey, kita lihat bagaimana Tuan Haji, ada yang nak bertanya kot daripada Mausana Tata dan juga Azrina Idris. Okey, boleh. Mungkin, okey, ada. Mungkin dipersilakan Azrina Idris ataupun Mausana Tata ada raise hand, ada mengangkat tangan, mungkin ada soalan.
Okey. Okey, tak ada apa, teruskan Tuan Haji. Okey, baik. Tadi kita lihat video tadi kan ya. Video yang menggambarkan kura-kura bersaing dengan arnab. Ya. Persaingan ini kalau secara logiknya akan dimenangi oleh arnab lah kan. Dia gagah, dia hebat. Laju, pantas. Berbanding dengan arnab. Berbanding dengan kura-kura ya. Yang heret, yang berat beban dia ya. Dan alhamdulillah kalau kita lihat daripada video ini, kenapa kura-kura ni mampu untuk bersaing dalam persaingan ini? Kerana dia melihat ke hadapan. Kerana dia konsisten dalam pergerakan dia. Dan yang paling penting mungkin di sana kerana adanya coach yang melatih dia untuk fokus ke hadapan. Jadi dalam hidup kita ni kalau ada dapat mentor, kalau kita dapat anak-anak kita dapat ibu bapa, pelajar-pelajar kita jika dapat pensyarah-pensyarah yang boleh membantu, memberi direction yang betul, latihan yang betul, pendedahan yang betul, maka insya-Allah dalam apa jua keadaan, situasi yang dihadapi, maka mereka mampu mencapai matlamat dan tujuan. Berbanding dengan arnab ni, dia pada pandangan saya, coach dia tak latih ke hadapan satu, kemudian hidup selesa. Dalam perjalanan ni hidupnya tak mungkin tak menghadapi cabaran dan dugaan. Sebab itulah kalau kita lihat arnab dia bergerak, berhenti, melihat sana sini. Okey, jadi sebenarnya dalam kehidupan pendidikan kita ini, mendidik anak-anak, mendidik pelajar-pelajar kita, mendidik ahli masyarakat, kadang-kadang ia adalah kesukaran itu adalah merupakan pengajaran dan pembelajaran yang penting untuk membina daya tahan dalam diri seseorang. Dan begitulah kalau kita melihat apa yang berlaku. Tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian, hari ini saya nak bawa pada tuan-tuan pada filter ini. Dalam kita nak membina resilient dalam diri kita. Ini adalah merupakan filter-filter yang kalau ada dalam pemikiran kita, insya-Allah sikit sebanyak mampu untuk membantu kita melihat kepada peristiwa, melihat kepada menangani pandemik ini dengan cara yang positif. We are all connected and everything is connected. Okey. Jadi kalau kita melihat di sini, apa jua yang kita buat akan ada hubungan dengan orang lain. Sama ada negatif ataupun positif. Jika ini difahami, apabila kita melakukan sesuatu, contoh we are all connected and everything is connected. Saya hari ini mungkin saya tak dapat menyedia, tak bersama dengan tuan-tuan dan perempuan. Mungkin kalau saya tak mengenali seseorang, contohnya. Saya mungkin tidak dapat menjayakan online kelas ini andai kata saya tidak ada bantuan daripada orang lain. Macam Cik Mubin semalam, dia dah mula ada pertemuan untuk melihat bagaimana esoknya akan berlaku rehearsal kan. Okey. Semuanya ada hubungan. Jika sesuatu yang berlaku pada hidup kita, dia akan berkait dengan orang lain. Contoh, di rumah kita. Andai kata anak kita, mana saya contoh macam mana kalau andai kata di rumah kita tidak dapat menguruskan keluarga kita dengan baik, bila kita pergi ke tempat kerja, dia akan memberi kesan. Kesannya ketika kita mengajar mungkin nada, semangat kita berkurangan. Begitulah juga apabila pencapaian anak-anak kita kurang baik ataupun mereka menimbulkan masalah, ia akan memberi kesan kepada kita, memberi kesan kepada keluarga dan sebagainya. Sebab itulah dalam hidup kita, kalau kita boleh faham, we are all connected. Dalam isu pandemik ini, isu COVID-19 ini, kita saling berhubung. Tindakan kita akan memberi kesan kepada orang lain.
kita tidak mengikut SOP, dia akan memberi kesan kepada orang lain. Walaupun mungkin kita kata jauh dan sebagainya, tetapi apa yang kita buat akan memberi kesan kepada orang lain. Okey. Ini yang pertama. Yang kedua, the past is already over. Yang lepas-lepas dah. Yang lepas-lepas yang tak boleh dikembalikan balik. Tetapi ianya boleh jadi pengajaran dan pengiktibaran. The past is already over. Jadi insya-Allah kalau kita ada filter ini, apa yang berlaku yang lepas kita jadikan sebagai iktibar sahaja. Ia tak boleh nak diubah. Kita kena melihat ke hadapan. Okey. Apa yang berlaku juga, kalau ada kegagalan, ada kesukaran dalam hidup kita, there is no failure, only feedback. Apa yang berlaku bukan bermakna kegagalan, tetapi ianya sebagai satu feedback. Ini yang saya selalu sebut dalam pertemuan sesi kaunseling saya dengan mana apa yang berlaku pada mereka itu bukan bermakna gagal hidup, tetapi itu adalah feedback. Feedback ini bermakna di sana kita masih ada ruang-ruang untuk memperbaikinya. Jika ditegur, itu bukan bermakna kegagalan. Tetapi itu dilihat sebagai satu feedback. Macam tuan-tuan dan puan biasa hantar soalan kan, kena reject. Itu bukan makna gagal, tetapi itu sebagai satu feedback. Kita dipanggil oleh superior, orang atasan kita. Minta kita buat begini, ditegur dan sebagainya. Itu bukan makna gagal. Kita anggap itu sebagai satu feedback yang kita kena lihat bagaimana nak mempertingkatkannya. Dalam era pandemik ini, kita menghadapi situasi yang sukar. Itu bukan bermakna kita gagal dalam menguruskan kehidupan kita, tetapi itu sebagai feedback. Bagaimana kita nak menguruskan, mempertingkatkan, memperbaiki situasi yang ada. Bukan bermakna gagal. Ini yang kedua. Yang ketiga, we are all connected and everything is connected. The past is already over dan there is no failure, only feedback. Dan yang akhir, yang filter yang seterusnya itulah people have all the resources. Dalam apa jua scenario yang kita hadapi, yang kita lalui, ada kekangan, tidak cukup sumber, tidak ada maklumat dan seumpamanya. Kita kena faham bahawa kita mempunyai sumber yang cukup di sekeliling kita. Dalam erti kata yang lain, apabila kita menghadapi suatu situasi yang membebankan, suatu yang negatif, bagaimana nak keluar, kita kena ada filter ni, bahawa di sana ada sumber, kena mencari, kena keluar mencari sumber-sumber tersebut. Okey. So jadi kita ni dalam kehidupan kita ini, apa yang kita nak fokus sekarang ni? Dalam menghadapi era pandemik ini, fokus. Setiap orang fokus, okey. Iaitulah pertamanya T. T pertama itulah thinking. Cara kita berfikir. Banyak berkongsi dengan orang-orang yang positif, baca yang positif, bersama dengan orang-orang yang positif. Kemudian A, itulah attitude. Kita kena improve our attitude. Bangun pagi, sebelum tidur kita dah ada bayangan dalam diri kita, pagi esok aku nak buat apa sebagainya. Sesuaikanlah. Matlamat kita clear. Kemudian attitude kita, cara kita berhubung dengan pasangan kita, ahli keluarga kita, ketepatan masa kita dan seumpamanya, kita ubah, develop. Cuba bayang tuan-tuan dan puan, attitude ni kita nak bina ni, dia kena melalui suatu, kita kenal pasti apa yang penting yang kita rasakan untuk kita ubah, yang akan memberi kesan kepada kesan jangka panjang kehidupan kita. Kenal pasti. Kalau boleh kenal pasti. Cuba bayang tuan-tuan dan puan, bila kita kenal pasti, kita buat perkara itu berulang kali, yang akhirnya menjadi suatu tabiat dan akhirnya dia akan membentuk karakter kita. Contohnya ketepatan masa. Contoh. Maknanya kita biasakan setiap kali tepat masa ataupun awal daripada masa yang ditetapkan.
Maknanya kita cuba bayang, kita kalau kita mampu menguruskan kehidupan kita sehingga ianya menjadi satu tabiat. Itu baru dari segi masa. Dari segi masa. Cuba bayangkan, andai kata setelah kita kenal pasti kalau aku buat begini dalam hidup aku akan dapat mencapai kehidupan yang demikian, sejahtera, bahagia dan sebagainya. Maka cuba bayangkan, andai kata setiap setahun ada 10 attitude yang dapat kita bina dalam diri kita, pertingkatkan dalam diri kita, pertingkatkan dalam diri anak-anak kita, pelajar-pelajar kita, rakan-rakan kita, orang bawahan kita dan sebagainya. Cuba bayangkan bagaimana kesan kepada kehidupan. Attitude. Cari jalan improve. Kemudian skills, begitu juga kemahiran. Kenal pasti kemahiran, sehingga dia menjadi suatu yang akhirnya dah mampu untuk kita berdepan dengan cabaran yang dihadapi. Dan kemudian knowledge. Ini benda yang saya rasa yang perlu sepanjang pandemik ini. Empat perkara ini cuba kenal pasti. Apa benda yang aku kena pertingkatkan? Apa yang saya kena pertingkatkan? Thinking, apa benda? Attitude, apa yang dikenal pasti? Yang insya-Allah kita mampu buat yang akan memberi kesan jangka panjang. Kemahiran apa lagi yang diperlukan untuk aku tingkatkan? Mungkin yang berada di hadapan saya ni mungkin ada yang masih muda 40, lama lagi nak berkhidmat. Ada yang mungkin ada 5 tahun lagi, mungkin 10 tahun lagi nak berkhidmat. Sudut-sudut ini kena dilihat. Bagaimana dalam keadaan mana sekalipun, era pandemik, post pandemik, maka keempat-empat aspek ini perlu sentiasa dilihat bagaimana untuk dipertingkatkan. Always improve your thinking, your attitude, your skills and knowledge. Dan ianya mungkin berbeza, tetapi kena dilihat perkembangan itu berlaku. Sebab itulah dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut yu'til hikmah man yasha wa man yu'til hikmah faqad utiya khairan katsira wa ma yazakkaru illa ulul albab. Allah beri hikmah, kebijaksanaan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan sesiapa yang diberi hikmah itu, maka sesungguhnya ia telah diberikan kebaikan yang banyak. Dan tiadalah yang dapat mengambil pengajaran melainkan orang-orang yang menggunakan akal fikiran. Kita lihat bagaimana fungsi akal dalam agama. Yang kalau kita guna sebaik mungkin berdasarkan apa yang Allah perintah, maka dijanjikan di sana bahawa hikmah, siapa yang diberi hikmah, dia akan diberi kebaikan yang banyak. Kita lihatlah banyak perkara di kalangan kita, dalam kalangan kita ni, banyak yang menggunakan akal, bagaimana statusnya dalam masyarakat, bagaimana orang hanya menggunakan fizikal semata-mata, bagaimana keadaannya, bukan kita nak banding, tapi itulah hakikatnya, bahawa orang yang banyak menggunakan akal fikiran, insya-Allah, dia akan mendapat kebaikan yang banyak. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Saya letak lagi daftar kehadiran bagi yang mungkin yang belum. Okey. Okey. Bagaimana nak bina resiliensi di era pandemik? Baru masuk sejam sejam saya kongsi itu sekadar untuk melihat keadaan dan sebagainya, kita memahami sedikit sebanyak senario tentang pandemik ini. Sekarang ni saya masuk pada membina resiliensi di era pandemik. Ada video ni. Ini saya ambil video ni untuk tuan-tuan boleh sama-sama lihatlah. Tuan Haji, memang tak ada suara ke video? Sorry, Dr. Haji. Tuan Haji, pertanyaan, memang tak ada suara ke video ni? Ada. Ada. Tapi tak dengar suara. Tak apa, tengok tulisan tu saja. Okey.
Okey. Apa yang kita Tuan Ali, boleh tak kembali ke QR code? Ada yang tak sempat dari tadi. tak apa, nanti ada lagi nanti. Okey, ada lagi, baik. Ada lagi, jangan bimbang Okey. Okey, tak apa, saya kembalikan sekejap. Okey. Jadi kalau kita lihat kepada video yang mungkin tuan-tuan pun dah tengok, iaitulah bagaimana nak membina ini, membina resiliensi ini bukan suatu yang orang apa singkat, ya. Dia perlu bermula daripada awal, ya. Dan kita pun masih belum lewat sebenarnya, ya. Dia memerlukan masa, ya, untuk membina ketahanan, daya tahan ini, ya. Okay. Bagaimana pelajar tadi, budak tadi, ya. Inilah satu kekuatan yang kalau dapat kita bina dalam diri pelajar dan anak-anak kita, ahli masyarakat kita, iaitulah rasa nak sendiri nak berubah, ya. Bila dia melihat kepada bagaimana aiskrim, dia buat aiskrim nas, kemudian dia beri pandangan kepada ibunya seorang pendidik yang baik bagi saya, dia kata pergilah, memberi pengalaman kepada anak-anak, ya, merasai sendiri, dan balik bila sebut mak tak laku, mak dia terus support, pergi tengok kat pasar macam mana orang berniaga, mak dia tak pun menyebut secara negatif, itulah kamu nak berniaga, kecil lagi, tak, mak dia terus memberi sokongan, balik membantu, dan akhirnya mencapai tujuan, Ini kena ada dalam kalangan kita berfikir. Apabila kita nak memberi pendidikan, dia bukan bermakna memberi segala-galanya. Kita kena juga beri keadaan-keadaan yang mereka, suasana yang mereka boleh rasai dan alami, supaya ianya memberi suatu membuka fikiran, memberi kekuatan kepada mereka untuk menghadapi situasi masa depan, Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Okey, saya nak ambil trial resilient ni, saya letak sebagai berdaya tahan lah, mudah untuk perbincangan saya pada hari ini. Okey. Okey, kemudian kita lihat, resilient ini, resilient ini kuat dan berdaya tahan. Iaitulah kekuatan psikologi untuk menangani tekanan, kemunduran, seperti krisis dan pelbagai kesusahan yang dihadapi dalam kehidupan. Ini resilient. Bagaimana dalam menghadapi apa situasi, dia cepat boleh berubah. Dia cepat mampu menyesuaikan diri dengan keadaan. Okey, tuan-tuan dan puan dikasihi sekalian. Bila kita sebut resiliensi ini, iaitulah proses menyesuaikan diri dengan baik dalam menghadapi kesukaran, trauma, tragedi, ancaman atau sumber tekanan yang ketara. Apa contoh-contohnya? Seperti masalah kekeluargaan dan hubungan, masalah kesihatan yang serius atau tempat kerja ataupun tekanan kewangan, dalam menghadapi situasi ini, dia mampu menyesuaikan diri dengan baik. Bermakna juga seorang itu mampu mengawal, mengubah sesuai dan berkembang mengikut suasana yang ada. Dia tak terjejas. Tetapi bukan bermakna dia tidak menghadapi cabaran. Dia ada cabaran, tetapi dia mampu untuk mengawal, mengubah sesuai dan berkembang mengikut situasi-situasi yang dihadapi. Okey. Resiliensi ini bukan sahaja membantu melalui keadaan yang sukar, tetapi menyediakan seorang itu berkembang dan meningkatkan kualiti kehidupan. Terutamanya anak-anak kita, kan, Allah, kalau saya selalu dengar feedback bila saya terlibat dengan beberapa dengan keadaan-keadaan tertentu dalam situasi klien dan sebagainya, bagaimana keadaan di mana anak-anak ada yang tak boleh ditegur langsung, ada anak-anak dari segi apabila terdedah dengan beberapa perkara yang ataupun dalam istilah mudah ataupun cepat dipengaruhi, dengan suasana yang baru bagi dia, ataupun ada yang setengahnya pelajar-pelajar yang apabila masuk pengajian dia tak mampu, tak cepat menyesuaikan diri dengan persekitaran yang ada, yang sebab persekitaran itu berbeza dengan apa yang dia lalui sebelum ini. Ada di kalangan anak-anak yang apabila ataupun pasangan sendiri,
ada yang di kalangan pelajar-pelajar lah, terutamanya apabila berlakunya penceraian kalangan ibu bapa terkesan kepada anak-anak dari segi pencapaian, dari segi akademik dan sebagainya. Itu kenapa kita perlu mempersiapkan daya tahan ini dalam kalangan kita. Okey. Orang yang berdaya tahan ni, orang yang ada resilient ni siapa? Mereka menggunakan kemahiran dan kekuatan mereka untuk menghadapi dan pulih daripada masalah dan cabaran. Cabaran ni seperti yang saya sebut tadi, mungkin termasuk kehilangan pekerjaan, masalah kewangan, penyakit, bencana alam, kecemasan, perubatan, penceraian dan kematian orang yang disayangi. Begitulah COVID-19 ni, termasuk COVID-19 ni. Jadi jika orang yang ada resilient ataupun mempunyai daya tahan ni, dia mampu menggunakan kemahiran dan kekuatan, strength dia tu untuk menghadapi dan bangkit daripada masalah dan cabaran yang dihadapi. Okay. Apakah akibat daripada kurang daya tahan ini? Pertamanya, ia tidak boleh menangani tekanan dengan baik dalam situasi yang sukar. Tekanan yang kronik dikaitkan dengan akibat kesihatan yang berbahaya seperti tekanan darah tinggi, sistem imun yang lemah, kebimbangan, kemurungan, insomnia, pedih hulu hati, senak dan penyakit jantung. Dan seterusnya juga, orang yang tiada daya tahan ini, dia akan menggunakan mekanisme tidak sihat untuk menangani cabaran hidup. Kekecewaan atau kegagalan mungkin mendorong mereka kepada tingkah laku yang tidak sihat, merosakkan ataupun bahkan yang lebih berbahaya. Itulah yang antaranya peningkatan kepada keganasan rumah tangga, berlaku kes bunuh diri, kes kemurungan ataupun depression yang meningkat, masalah interaksi di antara masalah di tempat pekerja, stres di tempat kerja dan seumpamanya. Ini adalah diakibat daripada kurangnya daya tahan. Okey. Baik. Cuma satu berita baik berita baik seperti yang kita dah bincangkan tadi, iaitu daya tahan ini adalah sesuatu yang boleh dibina dalam diri kita. Daya tahan ini boleh dibina dalam diri kita. Daya tahan ini kita boleh bantu dibina dalam diri anak-anak kita. Daya tahan ini juga boleh dibina dalam kalangan pelajar-pelajar kita. Melalui kita ataupun melalui sistem yang ada dalam di sekeliling kita. Okey. Ini berita baik. Jangan bimbang. Dalam apa situasi, maka daya tahan adalah sesuatu yang boleh dibina dalam diri kita. Okey, baik. Langkah yang penting menjadi lebih berdaya tahan. Okey, seperti yang saya sebut tadi, pertamanya iaitulah merangka semula pemikiran. Maknanya bermula dengan mindset kita, fikiran kita. Lihat situasi negatif secara realistik. Apa yang berlaku dalam hidup kita, kalau yang negatif, lihat secara realistik. Realistik ini bermakna apabila suatu kesukaran yang kita hadapi, kita lihat bagaimana, ambil masa bertenang, kita lihat bagaimana untuk kita uruskan. Contohnya ada beban dalam kehidupan kita. Dia diibaratkan seperti kita ada barang-barang yang longgokan yang banyak dalam stor rumah kita. Longgokan yang banyak. Pening kepala kita. Kita lihat bagaimana kita nak buat perubahan. Maka kita tak boleh melihat ianya sebagai suatu yang secara keseluruhan, nak kena selesaikan hari ini juga, nak kena uruskan hari ini juga. Tapi mungkin cara kita berfikir secara yang realistik, iaitulah sedikit demi sedikit kita buat, setiap hari sikit, buang dulu, keluarkan dulu barang-barang semuanya, kemudian kita pilih mana yang kita nak guna, kemudian kita susun balik. Buat secara berperingkat-peringkat. Ibarat seperti saya mendengar salah seorang yang menyebutkan bahawa macam kita diminta untuk makan sate, sate. Dia bagi 100 cucuk, suruh habiskan sate itu.
diikat 100 cucuk tu, nak makan sekali memang tak boleh. Tetapi kalau kita buka getah yang mengikat sate tu, makan satu demi satu, ya, malam makan pula, esok makan pula, akhirnya sate yang disediakan itu habis untuk dimakan. Okey, baik, contoh tu. Kemudian yang keduanya, memberi tumpuan kepada perkara-perkara yang positif. Memberi tumpuan kepada perkara-perkara yang positif. Maknanya ianya sebenarnya bermula daripada fikiran yang positif. Andai kata seorang itu dia melihat kepada apa yang berlaku, dia cuba akan mencari apa yang positif. Dan setengah orang kata melihat melalui seperti mata lebah, bukan melihat dengan mata lalat. Mata lalat. Lalat ni dia kalau dia tengok tempat yang wangi pun dia tak berminat. Dia lebih suka kepada tempat-tempat yang busuk. Berbanding dengan lebah. Berbanding lebah. Dia hanya melihat perkara-perkara yang baik. Cari pohon yang baik untuk disedut. Ya, akhirnya. Okey. Okey. Kemudian seterusnya yang ketiga. Setelah kita rangka pemikiran kepada realistik, kemudian beri tumpuan kepada perkara-perkara positif, antara yang paling penting juga ialah dapatkan sokongan. Sistem sokongan yang kuat. Sekeliling. Bagi staff, dia mungkin memerlukan rakan-rakan yang sekeliling yang banyak membantu. Anak-anak kita di rumah memerlukan sokongan ibu bapa dan adik-beradik. Kita, ibu atau bapa memerlukan sokongan pasangan dan juga anak-anak. Sebab everyone is connected. Kita kena faham di situ. Jiran kita mungkin memerlukan sokongan jiran. Sebenarnya saya pun kita memerlukan juga sokongan jiran dalam beberapa hal tertentu. Okey. Yang keempatnya, fokus pada perkara dalam kawalan. Di luar kawalan, maka itu adalah suatu yang mungkin kita tak mampu laksanakan. Cuba kita berbalik dengan 1, 2, 3, 4 tadi. Yang keempat tadi itu, fokus. Setelah kita ambil masa, tenang, lihat apakah yang berada dalam kawalan kita apabila kita menghadapi suatu situasi. Jadi ini boleh dibincang lebih panjang. Kalau tuan-tuan ni kita boleh, kalau ada isu kita boleh lihat bagaimana kita melihat suatu situasi itu yang dalam kawalan ataupun di luar kawalan. Kenal pasti. Maka kita akan melaksanakan, cuba beri fokus pada hal yang dalam kawalan kita. Kemudian mengambil langkah realistik memperbaiki keadaan. Ambil langkah realistik, bukan ideal tetapi realistik dalam memperbaiki keadaan. Step by step. Lihat keutamaan apa yang perlu dilaksanakan terlebih dahulu. Tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian, membina resiliensi di era pandemik bagaimana? Ada lagi daftar kehadiran keluar. Saya teruskanlah. Okey. Jadi yang paling utama, fly. First, love yourself. Kena kasih pada diri sendiri dulu. Kita nak bawa ahli keluarga kita. Kita nak bawa pelajar-pelajar kita. Kita nak terus bekerja, mencari rezeki. Maka pertamanya kita kena kasih kepada diri kita. Kasih kepada kesihatan kita, kasih kepada tempat kerja kita, kasih kepada keluarga kita, akan datang. Sebab itulah, kalau kita lihat di sini dalam hadis Nabi menyebutkan an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan beriman seorang pun di kalangan kamu secara sempurna sehinggalah dia menyayangi saudaranya seperti mana dia menyayangi dirinya sendiri. Ini dia. Pertamanya dia sayang diri dia dan juga sayang saudara dia seperti mana dia sayang diri dia. Ini satu, orang kata apa?
serotonin booster ini sebenarnya. Dia kena hidup ni, kita kena sayang diri kita. Bangun pagi sebut, saya sayang diri saya suka diri saya suka pekerjaan saya suka keluarga saya suka sahabat-sahabat saya. Ini dia merupakan booster sebenarnya. Jadi kita dalam hidup ni, kalau kita, sebab itu bila melihat berkaitan dengan apa, saya pun dapat daripada penyampaian yang lain juga menyebutkan bahawa bagaimana pengaruh arah serotonin itu dikaitkan dengan kehidupan kita yang tenang, menenangkan orang lain, hidup kita yang sentiasa suka dan menyukakan orang lain, yang membantu akhirnya membina keharmonian, kesejahteraan dan ketenangan dalam kehidupan seorang. Nanti kalau kita balik di tempat kerja, kita bercakap perkara-perkara yang positif, memberi rangsangan, dorongan, memberi harapan kepada kawan-kawan kita. Balik rumah kita dengan pasangan kita, mendengar apa yang pasangan kita sampai, mendengar, berkongsi dengan anak-anak kita, maka ianya akan membantu kepada kesejahteraan mental itu sendiri. Seterusnya kalau kita lihat dalam hadis ini pula, bila ditanya kepada Nabi, siapakah seorang Islam yang paling baik? Beri makan. Dalam hadis Nabi yang lain disebut tahaddu tahabbu, berilah hadiah, nescaya akan subur rasa kasih sayang itu. Kamu bagi makan, bagi hadiah, kita sama-sama kita kalau saling bagi hadiah, kita lihat bagaimana kita, hubungan kita dengan rakan kita, bagaimana perasaan kita, intim kita dengan mereka dalam perhubungan, Kalau kita lihat kawan kita dan kawan kita berbeza kan. Kenapa kita lebih rapat dengan kawan satu lagi? Sebab mungkin di sana ada saling dengar, saling beri, memberi dan sebagainya. Yang akhirnya melahirkan, bila jumpa kawan kita tu rasa tenang. Bila masuk kerja jumpa orang tertentu, Allah sabu-sabu. Jadi bagaimana kita nak membantu diri kita, membantu ahli keluarga kita, membantu rakan sekerja kita, iaitulah dengan saling memberi. Apa nak beri apa? Bagi makan, ucap salam, morning, assalamualaikum, salam sejahtera, sama ada orang yang kamu kenal dan kamu tak kenal. Ini Nabi sebut. Mudah untuk kita laksanakan sebenarnya, insya-Allah. Cuba ambil peluang jika kita menghadapi kesukaran dalam hidup, susah nak urus anak-anak kita dan sebagainya, bawa mereka keluar, pergi beli, katalah beli apa yang orang buat sekarang ni, beli nasi bungkus RM5. Kawasan taman saya ni, Hotel Seri Malaysia pun berniaga di kawasan taman, nasi goreng, apa orang panggil apa itu, chicken chop, RM5. Kan? Cuba kita kalau nak buatlah benda ni, bagi makan, beli 5 bungkus, 10 bungkus, contoh. Jumpa orang susah, bagi. Orang berlandangan, bagi. Kita akan lihat bagaimana kesan kepada diri kita. Walaupun kita sebenarnya kita melihat macam kita bagi, keluarkan benda itu kepada, beri pada orang, duit kita habis, tetapi sebenarnya apabila Nabi sebut yang begini, dia memberi kesan kepada kehidupan kita. Akhirnya, dan dia terus mampu untuk membentuk nilai positif dalam diri kita dan ahli keluarga kita. Kan termasuklah pelajar-pelajar kita. Kan di tempat kita, kalau pelajar-pelajar yang suka terlibat dengan program-program CSR, kita akan dapat lihat karakter mereka berbeza. Cara mereka berkomunikasi berbeza. Terutamanya yang terlibat dengan secara yang amat berminat isu-isu volunteerism ini. Okey. Kemudian mengucap salam pada orang yang kamu kenal, kamu tak kenal, kamu suka, kamu tak suka. Assalamualaikum, salam sejahtera, good morning dan sebagainya. Kita sebarkan salam ini, benda-benda yang baik, maka ianya akan kembali kepada kita. Ini disebut dalam hadis Nabi. Okey. Apa lagi yang kita boleh buat? Ini Nabi juga sebut. Rasulullah SAW telah memerintahkan kami dengan 7 perkara. Ini semuanya boleh membina daya tahan kita, melalui melihat, mengalami, merasai apa yang dialami oleh orang lain.
7 perkara itu melawat orang sakit, mengiringi jenazah, mendoakan orang yang bersin, menolong orang yang lemah, membantu orang yang dizalimi, menyebarkan salam dan menunaikan sumpah. Jadi kita lihat bagaimana perintah Rasulullah ni, saya nak bawa bukan dalam bentuk, saya nak bawa dalam bentuk bagaimana kalau kita banyak membantu, banyak menyumbang, banyak menyebarkan kebaikan, maka ianya akan kembali kepada kita. Ya. Kita cuba praktis tu insya-Allah. Okey. Yang seterusnya saya sebut tadi yang itulah berkaitan dengan kesihatan mental kita, kesihatan hidup kita, kesejahteraan hidup kita. Kita tidak boleh melihat hanya kepada diri kita semata-mata. Okay? Kita kena melihat kepada orang sekeliling dan masyarakat kita keseluruhannya. Apa beza wellness dan illness? Okey, boleh siapa respon tak? Apa beza antara wellness dengan illness? Apa beza antara wellness dan illness? Wellness sihat, illness tak sihat. Sihat, illness tak sihat. Okey, bagus. Kalau kita lihat di sini, apa lagi perbezaan yang ada? Perbezaan? Sihat dan tak sihat dah kan ni? Satu yang menarik. I dan we. I dan we, itu yang menariknya kan ni? When I is replaced by we, illness become wellness. Ini penting untuk kita sama-sama melihat. Ini walaupun perkataan ini sebagai satu peringatan kepada kita, bahawa kita ni kena bersama, tak boleh seorang-seorang. Hidup seorang-seorang ni dia tak ke mana. Kita nak jauh, kita kena bersama. Kalau kita dalam organisasi, kita kena bersama-sama untuk pergi lebih jauh. Kita tak boleh buat seorang-seorang. Tuan-tuan dan puan dikasih sekalian, okey? Ini universal. Akhir, saya rasa sampai 10.30 ke lebih sikit ni. Okey. Ini saya daripada pemerhatian pengalaman saya, saya buat satu rumusan panduan universal kepada bagaimana kita nak membina resiliensi ataupun daya tahan dalam kehidupan kita. Okey. Yang pertamanya, first love yourself. Kembali tadi. Yang kedua, kita kena ada satu big picture, gambaran yang menyeluruh. Kita kena penuhi dan seimbangkan keperluan yang kita duk belajar kan Jerry. Jasad, emosi, rohani, intelek. Kita tidak hanya memfokuskan kepada satu aspek sahaja. Kita fokus kepada keseluruhan kerana ia adalah merupakan kombinasi yang saling berkait antara satu sama lain dalam kehidupan perkembangan seseorang. Diri kita, anak kita, kaki tangan kita dan sekeliling kita. Ini macam mengulanglah cikgu-cikgu, pensyarah-pensyarah lebih mengetahui perkara ini. Kemudian yang ketiga, iaitulah pastikan dan laksanakan aktiviti fizikal. Ini penting. Aktiviti fizikal amat penting. Terutamanya di era pandemik ini. Bukan terutama dia, bahkan sepanjang kehidupan kita, aktiviti fizikal ni mesti ada dalam jadual kehidupan kita. Kenapa aktiviti fizikal ini penting? Kerana ia akan mempengaruhi kepada peredaran darah manusia yang akan sampai kepada otak dan seumpamanya, dan seterusnya memberi kesan kepada daya fokus, gembira dan sebagainya dengan hormon-hormon tertentu. Apa yang berlaku dalam masyarakat muda, orang-orang muda lah ni, dia banyak bermain dengan gadget. Duduk dalam bilik, tidak terdedah kepada cahaya matahari, menyebabkan tiada aktiviti fizikal. Bila tidak ada aktiviti fizikal, seperti yang saya sebutkan tadi, dia akan mempengaruhi peredaran darah dalam tubuh badan seseorang.
Dan dia memberi kesan yang banyak kepada daya fokus, daya ingatan dan sebagainya. Kesihatan, termasuk kesihatan. Ini penting untuk dilihat. Bagi dalam keadaan pandemik ini, cari jalan untuk pastikan aktiviti fizikal sentiasa dilakukan. Sekurang-kurangnya disebutkan sekurang-kurangnya 20 minit 3 kali seminggu. Jika dapat buat setiap hari, bagus. Kalau kita ada di rumah kita lihat anak kita tak pernah keluar, ajaklah keluar. Jogging ke, bermain badminton ke dan seumpamanya. Itu yang pertama. Laksanakan aktiviti fizikal. Saya sebut perkara ini sebab saya lihat klien-klien saya apabila apa juga isu yang dihadapi, mereka tidak mampu menguruskan cabaran yang mereka hadapi apabila saya bertanya ada tak buat aktiviti fizikal dan sebagainya. Kebanyakannya mereka kata tak, duduk dalam bilik je. Bila duduk dalam bilik ni, dia tak ada idea. Dia nak keluar, dia tak ada idea. Duduk dalam bilik, kemudian duduk dalam bilik, dia berfikir seorang-seorang, self-talk dan sebagainya. Datanglah perkara-perkara negatif. Yang akhirnya tidak membantu perkembangan mereka. Terpaksa kita bawa keluar jalan, minta keluar exercise dan sebagainya. Alhamdulillah, dengan ada aktiviti fizikal, banyak perkara yang dapat membantu. Yang banyak perkara yang dapat dibantu dalam kehidupan seorang. Kemudian yang keduanya, permakanan yang berkhasiat. Ini dalam tempoh sekarang ni kena carilah makanan yang berkhasiat. Tapi kita sekarang ni lebih mudah, kita kata food dengan Food Panda, Grab Foodnya. Makanan yang senang iaitulah McD, apa sebagainya. Sepatutnya kita ambil peluang kalau dapat masa, kalau ada masa. Cari jalan untuk pemakanan yang berkhasiat. McD lah, Kentucky, KFC lah, apa macam-macam lah saya lihat. Allah, ini benda-benda yang tidak membantu. Sekali-sekala bolehlah makan, tidak membantu pada perkembangan. Okey. Kemudian tidur yang sempurna. Tidur kena cukup. Apabila dimasukkan tidur yang cukup ini, iaitulah tidur yang berkualiti. Tidur yang berkualiti ini, kalau ikut kepada panduan yang diberikan, iaitulah sejam sebelum kita tidur, kita dah kena detach, pisahkan diri kita daripada sebarang skrin untuk preparation tidur. Sebab tidur ni dia nak pada penyediaan hormon melatonin, melatonin tak silap saya. Iaitulah yang akan mempersiapkan diri kita untuk tidur. Dia hanya apabila berada dalam keadaan gelap, tak kena cahaya. Jarakkan kita dengan skrin. Skrin TV, skrin handphone. Sejam sebelum tidur tu, jarakkan. Kemudian tidur. Tidur dalam keadaan, kalau nak ada cahaya pun cahaya yang malap-malap. Itu benda yang kita kena praktis. Ada juga yang mengatakan sebelum tidur kita tu pun memerlukan tenaga. Jadi ada juga dalam kalangan pakar-pakar neuroscience tu menyebutkan bahawa sejam sebelum tidur elok untuk ambil makan pisang, sebiji pisang. Katanya lah, okey. Boleh tengok dalam YouTube dan sebagainya untuk dapat penerangan. Okey. Kemudian apa lagi? Tidur yang baik iaitulah dalam keadaan gelap, keadaan yang sejuk pada suhu tertentu. Cari jalan untuk dapatkan supaya otak kita tu bersedia untuk tidur dengan cara yang baik. Okey. Seterusnya apa dia? Setelah tidur yang cukup, tidur yang sempurna, bagi setengah keadaan, mungkin setengah orang dia sebelum tidur, kalau dalam orang Islam dia baca surah Al-Mulk, dia ambil wuduk dulu, kemudian dia sembahyang sunat witir dulu. Itu semua adalah merupakan persediaan-persediaan sebelum tidur yang sempurna, yang baik. Okey. Seterusnya apa lagi? Selain pada fizikal, makanan berkhasiat, tidur yang sempurna, fikiran yang positif. Pastikan fikiran yang positif dan pergaulan positif yang meluas. Okey. Itu yang ketiga. Yang keempat, mementingkan diri semata-mata tidak membantu kesejahteraan hidup.
Ya. Kalau kita penting diri, kita nak selesai masalah dalam kehidupan kita, cabaran dalam kehidupan kita dan keluarga kita, ya, maka dia tidak membantu. Dia kena ada sumber-sumber luar yang membantu. Ya. Sebab itu kalau dalam sebuah hadis Nabi, ya, saya sekarang ni orang sebut sedekah subuh kan ni. Biar rupanya dalam hadis Nabi menyebutkan, ya, bahawa dalam bila kita sedekah tu, malaikat menyebutkan ampunilah dia kata saya. Ya. Begitulah juga dalam kita berselawat. Ya, selepas kita semayang fardu baik ataupun sembahyang sunat, sebelum ketika kita masih lagi berhadas, tidak berhadas, mana kita masih lagi berwudu, okey, kita berselawat ke atas Nabi SAW, maka para malaikat akan menyebutkan, ya Allah, ya Tuhanku, rahmati dia, ampuni dia dan rahmati dia. Begitu. Ya. Banyak perkara-perkara yang kita boleh buat, ada untuk kesejahteraan hidup kita. Okey. Mementingkan diri semata-mata tidak membantu kesejahteraan hidup. Ya. Jadi oleh kerana itu, kebersamaan, bersedia berkongsi, menghulur bantuan, sedia mendengar, merupakan baja yang dapat membantu menyuburkan kesejahteraan hidup. Yang sekaligus ia adalah satu proses untuk membina daya tahan kita. Okey. Yang keenam, fahami bahawa dalam kehidupan ada perkara yang boleh berubah dan tidak boleh diubah. Ya. Ada benda yang boleh diubah dan tidak boleh diubah. Apa yang tak boleh diubah? Anak-anak. Kalau anak kita 3, yang ada dah besar-besar, itulah anak-anak kita. Kita dah tak boleh nak ubah itu 3, kecuali ada option lain. Okey. Ada yang dalam 3 ni ada lagi benda yang boleh kita ubah. Apabila kita dah ada anak 3 orang dalam keluarga yang dah besar. Jumlah anak mungkin tak boleh nak ubah. Dah tak boleh bersalin, tak boleh, kecuali option lain. Tapi kalau itulah sahaja anak kita, apa lagi yang kita boleh ubah? Ubah mungkin dari segi cara kita berinteraksi, cara kita berkomunikasi dengan dia orang, cara kita melayan dia orang dan sebagainya. Itu masih boleh diubah. Serta ada yang perkara yang dalam kawalan dan di luar kawalan kita yang saya sebutkan tadi. Okey. Yang ketujuh, cara kita berfikir. Perkataan yang digunakan dan tindakan atau respon kita terhadap sesuatu peristiwa akan membezakan perasaan dan hasil yang kita alami. Sama ada positif, neutral ataupun negatif. Okey. Jadi cara kita berfikir ni penting, ya tuan-tuan. Peristiwa yang sama, dia akan menghasilkan respon yang berbeza. Disebabkan oleh bagaimana cara kita melihat. Kemudian yang ke-8. Apabila kita menghadapi kemampuan terbatas, ada had, ada limitation, ada constraint, atau sumber yang terhad untuk mencapai sesuatu, bersedialah mendapatkan pandangan kedua, second opinion, daripada pelbagai sumber yang ada di sekeliling kita. Ini kata kunci yang penting, ya, bagi saya selalu sebut kepada pelajar-pelajar dan juga kepada klien-klien saya. Apa jua yang kita hadapi, ada keterbatasan dari segi kemampuan dan sumber. Kita kadang-kadang kena outsource ataupun cari pandangan kedua. Kalau dalam organisasi pekerjaan kita, mungkin kita berjumpa dengan kita punya superior, bos kita. Tanya balik apa dia punya expectation dan sebagainya. Bila kita rasa kita ada constraint sikit, apa expectation, kemudian boleh bincang bagaimana dari segi sumber untuk kita keluar daripada constraint yang kita hadapi itu. Bersedialah mendapat pandangan kedua daripada pelbagai sumber yang ada di sekeliling kita. Bertanya, ingat, bertanya merupakan kunci keluar kepada segala kemelut yang kita hadapi. Ini yang kadang-kadang ni anak-anak kita, orang muda ni, dia tak berapa suka ni. Kalau ada pun tak ramai.
nak dapat pandangan kedua. Suka buat keputusan sendiri. Kalau ada cabaran, tak nak bertanya. Jika bertanya, kita suruh respon lambat ataupun tak beri respon. Jadi kita nak, kalau boleh perkara-perkara ini tak berlaku dalam kalangan kita dan juga keluarga kita dan pendidik-pendidik kita ni, anak-anak yang kita didik sebagai guru ni, bakal guru ni. Bila minta pandangan bukan bermakna kita lemah. Kita tahu, di situ kita mengetahui bahawa kita ada kemampuan yang terbatas. Dan kita perlu kepada sokongan. Sebab itu kita, di awal tu saya sebut, we have all resources. Kita ada sumber untuk kita selesaikan apa jua cabaran yang kita hadapi. Bertanya merupakan kunci keluar kepada segala kemelut yang kita hadapi. Jadi andai kata apa yang kita lakukan dalam perjalanan kita itu tidak berapa mencapai kejayaan, maka kita cari jalan untuk improve, pertingkatkannya lagi. Kemudian yang ke-9, perkukuhkan silaturahim dalam keluarga dan suburkan ukhuwah dalam masyarakat yang kita diami. Kalau dalam di tempat kerja kita, saya ni bila dah umur, dah dekat nak pension, kita dapat rasa rasa nikmat ukhuwah, nikmat silaturahim. Kita berbuat baik kepada orang, bukan kita mengharapkan bantuan, mengharapkan balasan dan sebagainya. Tetapi apabila di umur kita dekat nak pension, kita akan rasa suatu kenikmatan sepanjang perkhidmatan kita, sepanjang kita bersama-sama dalam masyarakat, sepanjang kita bersama-sama dalam keluarga. Okey. 10. Tabiat mudah untuk dipraktiskan ke arah kesejahteraan hidup. Itulah salam, senyum dan tindakan yang memberi manfaat kepada orang lain. Ini di antara 10 perkara yang saya sebutkan sebagai panduan universal yang insya-Allah kalau kita sama-sama dapat praktiskan, dia boleh membantu kita membina sedikit demi sedikit kekuatan, daya tahan kita, insya-Allah. Okay. Sebagai penutupnya, itulah saya nak sebutkan di sini bahawa dari Nabi SAW bersabda, barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan dengannya, Allah akan memberikan pemahaman perkara agama. Okey. Jadi saya rasa saya ingin yang ingin saya sampaikan pada pagi ini. Mungkin minta maaf dalam keadaan yang tidak teratur ataupun tidak jelas. Benda ni boleh dibincangkan lagi, kerana ia adalah merupakan suatu yang dinamik, Perubahan-perubahan ini Allah jadikan kepada kita suatu yang ada hikmah di sebaliknya. Mungkin sebelum ini kita selesa dengan apa yang kita hadapi, kita perolehi, kita ada. Tetapi dengan apa yang berlaku ini memberi sedikit ketukan kepada fikiran kita dan hati kita untuk melihat kepada situasi yang berlaku, supaya kita lebih mempersiapkan diri kita pada masa depan. Apa yang berlaku ini kita jangan anggap ianya sebagai suatu petaka, suatu bala, tapi ada hikmah yang cukup banyak untuk kita sama-sama ambil, untuk kita sama-sama terapkan nilai dalam diri ahli keluarga kita, generasi kita masa depan. Iaitu dalam hidup kita kena sentiasa bersedia. Dalam hidup kita tidak boleh sentiasa terlalu rasa selesa dengan apa yang ada. Dalam hidup kita kena ada, kalau ada segi kewangan, kena ada persiapan simpanan sama contohnya. Dalam hidup kalau kita dapat cari jalan, cari peluang untuk sentiasa membina rangkaian hubungan kita. Dalam hidup kita berusaha sentiasa untuk mencari peluang-peluang yang disediakan dalam di sekitar kita. Dan dalam membina resiliensi ataupun kedaya tahan ini, ia tidak boleh dicapai melainkan dengan kesedaran dalam diri kita, pelaksanaan daripada diri kita, dan kesediaan mengalami, kesediaan merasai cabaran-cabaran tersebut. Dalam hidup, cabaran ni kita tak boleh nak pisah daripada kehidupan kita. Cabaran pasti ada.
You resilient macam mana sekalipun, cabaran pasti ada. Cumanya apabila kita memiliki daya tahan, memiliki cara bagaimana nak menguruskan situasi-situasi tertentu, maka kita akan dapat uruskan dengan baik. Urusan barang cabaran yang baik itu, dia tidak boleh datang pada ketika itu, tapi ia perlu dibina dari awal. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Sebagaimana perkembangan kita sebagai manusia dalam nak menghadapi kehidupan di dunia ini, perkembangannya sedikit demi sedikit, menempuh ujian, demam, sakit, berkeluarga, diuji sana sini, itu sebagai satu proses perkembangan. Nah, jadi mudah-mudahan kita melihat apa yang berlaku dalam kehidupan kita ini sebagai suatu yang positif, yang kita lihat ke depan, yang kita lihat jika ada cabaran kita akan uruskan dengan cara yang terbaik. Saya minta maaf apa yang saya sampaikan ini mungkin ada yang kurang, yang tidak menepati hasrat dan pihak penganjur. Kadang ini pengalaman yang saya boleh kongsikan, mudah-mudahan ianya memberi manfaat kepada kita, pada ahli keluarga kita, pada pelajar-pelajar kita dan kepada masyarakat keseluruhannya. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih kepada Tuan Haji Abdul Jalil bin Abdullah di atas perkongsian yang begitu panjang lebar bagaimana membina residensi di era pandemik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dah dapat ikuti daripada pukul 9 tadi hingga sekarang pukul 10.45. Jadi begitu banyak tentang tips yang diberikan dalam membina residensi di era pandemik dari segi kesihatan mental dan bagaimana pengurusan diri daripada silaturahim dan sebagainya. Dan mungkin ada di kalangan kita di dalam talian yang ingin membuat sedikit pertanyaan. Kita bagi peluang atau satu atau dua soalan kepada anda semua untuk membuat pertanyaan kepada Tuan Haji Abdul Jalil dalam membina residensi di era pandemik. Dan kita buka, mungkin ada yang ingin bertanya kepada Tuan Haji Abdul Jalil. Okey, jika tadi ada satu soalan Tuan Haji Tuan Haji ada satu soalan daripada Abang Chat ni. Dia tanya saya dalam bukan dalam chat yang diberilah kepada kita ni daripada Abang Chat. Adakah bermain catur juga dikira sebagai aktiviti fizikal Tuan Haji? Bermain catur? Adakah bermain catur juga dikira sebagai aktiviti fizikal? Satu pertanyaan. Dia catur ni dia banyak mental kan ya, mental. Dia salah satu aktiviti yang baik, cumanya yang saya masukkan fizikal ni iaitulah adanya pergerakan tubuh badan kita fizikal kan iaitu seperti dia yang saya masukkan fizikal ni iaitulah senaman, dan yang paling baik iaitulah keluar daripada ruang rumah kita ada terdedah pada cahaya matahari. Itu maksud saya itu. Jadi teruskan main catur, bagus. Itu atau untuk mental kita supaya kita juga berfikir. Terus berfikir. Ini jawapan saya secara spontan beginilah. Okey, mungkin itu jawapan daripada Tuan Haji pada Abang Chat tu daripada yang dimasukkan dalam kita punya pertanyaan ni. Jadi Tuan Haji mungkin ada persoalan lain daripada rakan-rakan ataupun yang ada dalam talian sekarang ini. Okey, jika tak ada mungkin ada beberapa Tuan Haji mungkin dalam pada yang kita berbincang itu membina residensi di era pandemik ini ada beberapa daripada yang saya dapat saya ada sedikit pembacaan berkenaan dengan pembentuk residensi individu oleh Revish and Shetty daripada tahun 2002. Antara lain menyebut bahawa pertama adalah regulasi emosi, pengendalian impuls, sikap optimis, empati, kemampuan analisis masalah, efeksi diri dan peningkatan aspek positif. Adakah itu semua termasuk yang seperti yang telah Tuan Haji rangkumkan? Ada 10 rangkuman tadi Tuan Haji Itu ada perkara-perkara. Boleh tak tanya ulas sikit adakah perkara-perkara ini kita ada berhubung jalin dengan apa yang telah Tuan Haji rangkumkan pada akhir slide tadi?
Boleh Cik Mubin, saya tak clear tadi. Okey, daripada pembacaan lah kita ada daripada Revish dan Shetty tahun 2002 antara pembentukan resiliensi individu, iaitu pertama ialah regulasi emosi, pengendalian impuls, sikap optimis, empati, kemampuan analisis masalah, evaluasi diri dan juga peningkatan aspek positif. Ada 7 perkara yang telah diberikan oleh Revish dan Shetty tahun 2002 ini. Jadi Tuan Haji boleh uraikan sedikit mungkin ada kaitan dengan apa yang Tuan Haji. Okey. Apa yang saya sebutkan tadi 10 perkara tadi itu ya. Sebenarnya dia adalah merupakan antara komponen-komponen yang disebutkan juga oleh penulis tersebut, kajian tersebut ya. Sebab itu saya apabila saya menyebutkan perkara ini, ada bila kita nak bina kedaya tahan ini, dia memerlukan kita melihat diri kita ni secara menyeluruh secara menyeluruh. Yang utamanya iaitulah mental, kemudian dari segi kesihatan fizikal, yang seterusnya sosial. Sosial ni amat penting. Kerap orang tak melihat ini sosial ni sebagai salah satu daripada perkara yang healing proses sebenarnya. Tak langsung. Sebenarnya bukan secara langsung, direct sebenarnya yang Allah dan Rasul beri sebenarnya. Hidup bermasyarakat, membantu masyarakat, menyumbang kepada masyarakat, itu semua adalah merupakan perkara yang meliputi dan kepada membina daya tahan seseorang. Dan saya setuju dengan apa yang disebutkan oleh pengkaji tadi. Terima kasih. Okey, Tuan Haji, jadi itu antara 10 yang Tuan Haji masukkan dan sepatutnya itulah yang sebut dia apa yang telah disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, itu adalah perkara yang lebih model contoh kepada kita lah untuk membina ketahanan resiliensi di era pandemik ini di waktu kita menghadapi masalah ini Tuan Haji Jadi Tuan Haji, mungkin ada lagi kita berkongsi satu soalan sebelum kita tutupkan pembangunan profesional berterusan kita, PBB kita ini dalam talian pada pagi ini. Dia kalau ada bibit-bibit stres tu dia kena mula sembang dengan orang dah Kalau rasa tak berapa ada constraint dalam diri kita, sumber yang kurang, kita dah kena berbual. Jangan duduk diam-diam. Yang duduk dalam bilik duduk dalam bilik tak selesai masalah. Kita nak cari jalan keluar. Seperti bila tiba-tiba bilik kita blackout bilik blackout waktu malam. Apa yang kita buat? Menjerit, tak selesai masalah. Tidur, tak selesai masalah. Kena cari jalan keluar. Keluar, cari pintu, keluar, ambil telefon, ambil lampu ke apa ke semua. Dia kena ada bergerak. Tak boleh duduk, diam, pendam perasaan dan sebagainya. Kerana ianya, bila kita pendam ni, tuan-tuan dan puan apa akan berlaku? Kalau katalah macam saya ni, tuan-tuan mendengar kalau face to face, kita dalam kuliah betul yang face to face. Sakit perut, nak buang air besar. Kalau kita pendam, apa akan berlaku? Dia naik sampai ke kepala dah. Pening tu naik sampai ke kepala. Tapi kalau kita minta break sekejap, boleh tak saya minta keluar sekejap, kita pergi toilet, buang semuanya, minta maaf contoh yang tak ni lah, tapi keluar semuanya, kita buang semuanya, express seluruhannya, akhirnya apa berlaku? Kita keluar dengan tenang, senyum, begitulah juga kehidupan kita, emosi kita, perasaan kita kena cari tempat untuk kita luar. Dan kena ada orang yang mendengar. Sebab itu saya sebut tadi, di kalangan kita, semua kekitangan kena jadi serotonin booster kepada kawan-kawan, kepada ahli keluarga kita, kepada jiran kita, masyarakat kita keseluruhannya. Jadi itulah yang saya nak kongsi sikit lagi. Okey, terima kasih Tuan Haji Jadi daripada keseluruhan lah rangkuman yang telah kita dengar daripada Tuan Haji Abdul Jalil pada pagi ini dalam membina resiliensi di era pandemik, kita dapati banyak yang telah diutarakan oleh beliau seperti pandemik sebagai mencipta peluang bagi mereka yang merasakan bahawa pandemik ini mencipta peluang
perniagaan, pencipta peluang baru dalam kehidupan, mempunyai idea-idea inovasi baru dalam pandemik ini. Dan juga ada yang melihat pandemik ini sebagai satu cabaran kerana mungkin terdapatnya perubahan-perubahan dari segi pekerjaan, sosial dan sebagainya. Jadi ini perkara-perkara yang pro dan kontra yang berlaku dalam keadaan pandemik yang kita hadapi selama setahun, yang telah dihadapi dan melibatkan kesihatan mental, fizikal, sosial dan juga perubahan dalam sistem-sistem yang telah kita lalui selama ini. Jadi kita rasa selama 2 jam lebih kurang Tuan Haji telah menyampaikan ilmu-ilmu yang telah diberikan, dan kita merasakan banyak yang telah dicurahkan oleh Tuan Haji Abdul Jalil bin Abdullah ini, dan juga penguasa-penguasa oleh rakan-rakan yang telah bertanya kepada kita tadi. Dan kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur yang telah membantu kita untuk menganjurkan PBB dalam talian membina residensi di era pandemik. Oleh itu anjuran Jabatan Perancangan Pendidikan dan Inovasi serta unit pembangunan latihan IPG Kampus Ipoh dengan kerjasama Jabatan Perkhidmatan Psikologi dan Kaunseling Universiti Teknologi Petronas. Dan pihak kami sebagai moderator, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ketua Jabatan JPPI dan semua ahli-ahli Jabatan JPPI yang telah membantu dalam menjayakan membina ataupun perancangan PBB pada hari ini. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Minta maaf banyak atas sebab kekurangan ya. Okey. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum.